Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Isnin 31 bulan Januari 2022. Ini nama siapa Kak? Siti Aminah. Dari mana Puan Siti Aminah? Dari Rantau Panjang Kelang. Rantau Panjang Kelang. Okey, apa ajak kemari ni? Kaki tumit sakit. Kiri kanan? Semua. Dua-dua? Lagi? Itu je. Itu je? Okey, kenapa nak sangat nak berawak dengan saya masuk YouTube ni? Kenapa tak nak anak murid saya ramai-ramai ni? Tak nak. Semua tak ada power? Tak tahu lah. Cuba rawak dengan diorang. Nak Ustaz. Tak baik tak payah datang sini lagi. Nak Ustaz. Okey, kenal saya di mana? YouTube. Berapa lama dah tengok YouTube saya? Setahun. Setahun. Wah, dia peminat tegar ni. Ada like tak? Ada. Ada share? Ada. Ada subscribe? Ada. Ada tekan loceng? Ada bunyi tak? Ting. Ada. Okey, berapa lama sakit ni? Dah setahun juga lah. Habis dah pergi Tapi hospital, klinik lah. Pergi klinik, doktor kata mau pergi klinik cocok sini je lah. Tapi saya tak nak. Cucuk lutut? Tapi tak cucuk lah? Tak ada, saya tak nak. Habis tu, pergi perawatan tradisional belum Tak lagi ada. lah? Sini. Baru sini first time nak datang lah. Saya yakin dengan saya ni. Ya. Okey, saya nak bagi tahu akak ataupun netizen di luar sana ya. Yang menyembuhkan Allah bukan saya. Ya, tahu. Jangan tengok sana boleh baik, orang ni boleh baik, ni boleh baik, kenapa saya tak baik? Tadi pagi saya baru satu buat live ya. Saya dah pesan kepada netizen yang sembuhkan Allah bukan kami di sini. Kami di sini hanya usaha dan ikhtiar. Ya. Ada kalanya ni saya mukadimah Ya, tahu. Ada kalanya kita tak perasan yang kita ni hanya oleh orang. Ada kalanya kita tak faham kenapa Allah tak sembuhkan penyakit kita. Kita kena tengok cermin diri kita, kena tanya diri kita sendiri apa dosa kita pada Allah. Yang Allah tidak izinkan untuk kita sembuh begitu lama. Solat tobat dengan khusyuk, dengan ikhlas, nangis ya, rayu-rayu kepada Allah sembuhkan penyakit kita. Misal kata tidak juga, berarti Allah menidakkan untuk kesembuhan dengan izinnya kun fayakun. Jadi bukan salah saya, bukan salah perawat-perawat saya. Tapi ni saya cerita, WhatsApp kita terima, semalam saya datang daripada Kuantan, satu daripada Kelantan dan Kuantan, adik-beradik datang. Sakit lutut tak berjalan, tak sembuh-sembuh. Saya dah bayar 300 bawang saka, bawang sihir. Tapi kenapa tak baik-baik? Kalau akak dah sakit setahun, mak cakap lah, akak dah pergi hospital ke klinik ke, tak baik-baik. Ada salahkan doktor tak? Tak ada. Contohlah injek lutut 1,800. Saya tak tahu lah, yang ada bayar 50,000. Tukar temburung pun ada. Tak baik juga sebulan. Ada marah doktor tak? Kemudian hati tak sakit memang marah juga lah dengan doktor. Tapi ada telefon doktor tak? Pergi hospital ke klinik ke beritahu. Kita sini masuk YouTube, wah komen. Dia senang je. Tak nak rawat dengan kami, rawat diri sendiri. Betul. Al-Quran ada 30 juzuk. Rawat diri sendiri. Betul tak? Tapi saya pun tak faham manusia ni. Ya, sebab tu kerana mulut badan binasa. Bukan binasa kita sihir, jangan salah faham. Semua Allah balaslah. Okey, lagi itu je tapak kaki je. Saya potong kaki boleh? Potong lah. Potong lah. Nak tukar kaki. Ustaz nak tanya ni. Bapak saya kan ada keris. Keris lama tapi bukan bapak saya punya. Tadi cakap bapak saya ada punya keris. Memang ada. Tapi bapak kamu ada simpan keris. Tapi bukan milik bapak kamu. Kan senang cakap begitu. Atuk saya lah kiranya. Atuk punya keris. Jadi dia warisan lah. Dia ambil. Betul. Lepas tu keris ada apa-apa ke Ustaz? Okey, keris tu ada kat rumah dia. Ada kat rumah dia. Okey. Orang zaman dulu kebanyakan pakai kadang. Pakai kadang keris-keris. Saya bagi contoh lah. Akak punya, ayah akak punya keris bentuk apa? Ni macam-macam keris ada dalam ni. Okey. Ada keris karat-karat tak ada ulu. Dia pendek je tapi kami tak ada lah buka. Ada keris macam ni. Okey. Dia ada gigi-gigi lah kan? Ada macam ni. Tak ada. Takut pun tengok keris, takut. Dah macam-macam lah Kak. Ada yang macam ni. Ya kot, macam tu kot. Tak tahulah. Akak yang tengok Kita nak tengok tangkal-tangkal pun ada banyak lagi. Dia tak nak tengok tu.
ini semua syirik-syirik apa dia simpang keris tak salah, tapi jangan ada kadam. Tapi keris yang ayah akak pegang tu saya dah scan ada kadam. Ada kadam. Okey, bila kadam ni dia jadi saka. Contoh. Tapi saya dia tak ada asap kan, tak ada apa pun boleh jadi. Ada. Pasal apa dia tak asap? Atuk awak dulu mungkin asap. Time ayah awak dia tak asap. Betul? Betul. Jadi bila kita tak jaga dia, dia akan makan anak cucu nanti. Berganti. Pasal mereka dulu time ambil kadang-kadang ni ada perjanjian. Ayam hitam lah, kambing hitam lah. Tapi kat saya sini akak pun kena buat perjanjian. Kena bawa kambing golek. Kambing golek. Tapi kalau kambing golek besar sangat, sekarang dah boleh buka kat KFC dah boleh order. Sekarang ada Panda Food Panda boleh hantar. Jadi kena faham benda ni ada kadam dia. Saya ceritakan sikit, sikit. Saya ada imam daripada Tanjung Malim. Dia ada simpan keris banyak keturunan bapak moyang dia lah. Sampai dia tanam belakang rumah terlalu banyak. Satu keris tu dia ada sayang sangat. Okey, dia jumpa saya, dia jadi anak murid saya. Dia simpan dalam almari. Okey, almari tu berbunyi. Lepas tu dia bawa jumpa saya, kita buat transfer, keris tu nak darah. Apabila keris tu nak darah, dia nak apa? Salah satulah dia nak makanan tu. Pasal apa dia tak macam ni, tak ada asap-asap apa-apa. Dia nak darah. Beberapa hari tu dia mimpi, tak tahu siapalah bagi tahu dia, kau pergi hantar balik semua keris ni, kasih tok guru kau jaga. Dia bawa semua dekat 30 bilah keris. Ini terpulang berdekat lah. Saya cuma cerita, nak simpan lah. Jadi kalau jadi mudarat pada anak cucu, itulah. Buanglah. Dia kena bawa sini. Tadi saya nak bawa. Lepas tu bapak saya mula dah dibaginya, lepas tu dia ambilnya balik. Jadi dia sayang, contoh, dia sayang cucu ke, sayang anak ke, sayang keris. Saya ajak dia pergi sini, dia tak nak. Pasal apa? Dia pun maaf cakap lah. Kalau saya cakap kan, tak percaya, marah, betul. Jadi dia tadi scan lah. Kita akan scan. Kenapa dia tak nak? Dia tak nak. Kenapa dia berat hati? Mungkin benda tu kan. Benda tu lah dalam diri dia, saka tu. Kalau akak tengok YouTube saya rasa akak dah faham dah cerita-cerita saya dalam tu, betul. Yang banyak sampai ada lari keluar. Contoh cakap ni lah, sakit. Apa maksud dia? Belajar. Pendinding diri, betul. Pendinding diri sekali semua hidup. Kalau tak nak belajar, tak dapat, dia nak nolong. Dah, sakit. Tak hang lah. Tak hang lah ya. Kan? Obat diri sendiri lah. Contoh, ni cucu kan? Anak. Ya betul, bukan anak dia. Bukan. Adik saya. Anak perempuan saya 5. Ini yang nombor 6. Akak umur apa? 52. Ini penutup. Mana tahu penutup. Akak je penutup. Dah. Adik, ni siapa? Mak betul ke mak lolok? Mak betul kan? Okey, ni dah kahwin belum? Dah, tapi ada yang belum kahwin? Dia seorang lah belum. Tapi yang saya tanya anak perempuan, anak bujang, anak murid bujang saya ramai ni. Ini ibu tunggal. Ibu tunggal siapa? Belum apa-apa dah tak anak. Saya ada bapak tunggal belakang tu. Awak kata dia Kelang Rantau Panjang Kelang. Rantau Panjang Kelang. Dia tinggal Sungai Buloh. Sungai Buloh. Jauh tak jauh kan? Tak jauh, dekat dia. Ketuk betul dengar kan? Tapi nak ke 4 orang anaknya? Dia jodoh ni tak kenal. Ataupun bukan kira anak. Ni saya cakap pasal jodoh Ini contoh sebagai contoh. Netizen, ibu-ibu, bapa-bapa, baik lelaki baik perempuan kena dengar. Apabila ni saya cerita bukan kamu bukan akak jangan salah faham. Ya tahu. Apabila seorang anak perempuan janda ada anak 4. Okey? Apabila ada pasangan lelaki bujang melamar, akak terima dengan ikhlas, rela hati, betul? Okey, kita terbalikkan pula. Seorang lelaki mempunyai anak 4.
duda. Anak akak ni anak dara. Lelaki nak minang. Akak tolak bulat-bulat. Sebab nak anak akak kahwin dengan bujang sama dara. Kenapa? Cuba jawab. Kebanyakan macam tu dalam dunia Malaysia ni. Sebabnya dia dah anak 4, mungkin dia tak boleh nak jaga anak-anak tiri dia. Tapi kalau anak akak 4 pula, lelaki bujang nak kahwin dengan anak tiri dia, boleh pula. Itu tak tahu tu. Jawablah. Tak adil lah. Betul bang? Jadi maaf cakap, manusia kena adil lah. Bersifat adil. Tapi saya dah jumpa ramai macam ini. Bila lelaki bujang, anak dia dah janda, anak 4 ke 5 ke, tak kisahlah. Alhamdulillah dapat lelaki bujang ni, bla 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 dot main. Bila lelaki duda ada anak 4 nak kahwin anak dara, anak dara, teruna dara lah. Tak boleh, dia anak tiri 4 kau nak gini. Tak boleh pula. Tak boleh pula. Di mana letak keadilan seorang manusia ataupun seorang insan? Cuba jawab. Tak dapat nak jawab. Tak tahu nak Sebab jawab. tu kita pilih kasih. Betul tak? Tak adil lah. Ni mukadimah saja untuk. Jadi pun satu pengajaran dan pelajaran kepada ibu bapa di luar sana. Contoh lagi. Anak akak belajar tinggi-tinggi universiti. Kerja gaji ribu-ribu. Many lemon lah. Suami kerja biasa saja. Contoh gaji mungkin 2,000, 3,000 je. Ini tak standard ni, kau jangan kahwin ni. Kau kasih makan dia, bukan dia kasih kau makan kau. Tapi bila seorang suami gaji ribu-ribu, kahwin anak akak, tak bekerja langsung. Boleh pula. Memang laki kau hak dia cari makan, cari rezeki untuk kau. Bukan kau kasih dia gini. Logik tak logik saya cakap? Logik lah. Jadi netizen di luar sana, tolong fahami hidup harian kita. Rezeki Allah bagi. Okey? Jangan bangga apa anak kamu gaji besar, Allah nak tarik sekelip mata. Betul tak? Betul. Misal kata sakit, terus tak boleh bergerak. Nak kerja apa? Terbaring je. Jadi nak egokan apa dengan gaji besar tadi? Dah tak ada income. Apabila pula suami yang dicaci tadi pun tinggalkan dia. Apa nak jadi? Itu salahkan suami pula. Dulu suami bagi paku keras lah. Dulu aku nak kau cakap gaji aku kecil lah. Itu ginilah gaji kau besar lah. Jadi bila dah kena gini, laki pun lari, bye-bye. Padahal ke? Ini bukan kita nak menuding jari kepada siapa-siapa. Ini iktibar sebagai satu pengajaran. Tahun baru 2022. Ini hari pun dah penghujung bulan 1. Hari Senin. Dah setahun. Kenapa baru datang hari ni, Kak? Kumpul duit? Bukan kumpul duit. Macam ada halangan je. Halangan. Cuba nyanyi lagu halangan. Tak tahu. Akak boleh buat kereta? Tak, dia yang bawa kereta. Tak, saya tanya akak boleh buat kereta? Tak boleh? Patut dah halangan dia tak boleh buat kereta. Okey, Kak? Okey. Dalam hati zikir Allah, 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 nak sembuh dengan izin Allah, kun fayakun. Bismillah. Rasa apa, Kak? Dia macam ada benda tarik. Benda apa tu, Kak? Tak tahulah. Okey, bila akak yang saya rawat rasa. Bila anak sebelah ataupun netizen yang tengok YouTube dia tak rasa. Tapi ada je benda yang tak seronok bagi dia. Dia macam ada benda berjalan. Tu benda-benda negatif. Tahu benda negatif? Okey, saya ulang Benda negatif ni adalah benda-benda halus ataupun jin, setan, iblis. 70% sakit manusia, gangguan syaitan. Okey, contoh akak cakap saya solat 5 waktu tak tinggal, saya zikir hari-hari ribu-ribu. Akak kalau pergi masjid, apa imam cakap? Sila rapatkan saf. Kenapa?
supaya setan tak selip. Jadi berarti masjid pun ada setan. Jadi kalau masjid pun ada setan, akak ni siapa? Nak jawab lah. Okey, bila akak baca Quran ke apa, setan iblis boleh baca Al-Quran tak? Boleh. Habis, apa masalah dia? Tapi kalau akak berilmu macam gini, insya-Allah setan tak boleh masuk. Itu je beza dia. Saya bukan cakap ilmu ni, banyak ilmu-ilmu lain lagi boleh belajar. Itu kelebihan dia. Itulah dakwah kita menentang sihir hari-hari selama 27 tahun sampai hari ni. Okey, kita balik pada akaknya tumit Tumit. Betul-betul tumit. Dua-dua tumit. Okey, angkat dua-dua kaki untuk sini. Ni saya suruh. Tak ada. Ada tengok YouTube saya tak? Ada. Habis? Dua-dua kaki. Dua-dua kaki. Allah. Kaki cantik tak apa. Tak cantik aku potong buang je lah. Sebuang ke kaki Buang. Rasa? Rasa benda berjalan. Cuba cerita dengan anak. Anak jugalah anak. Adik faham? Nanti kalau besar kau faham. Nanti tengok YouTube mak kau. Sejuk Ustaz? Aircon? Nak panas kan? Naklah panas. Untuk bara. Panas? Nak lagi panas? Tak nak, cukup. Cuba pijak. Diri. Jalan ke? Tak ada sakit. Tak ada? Tak ada sakit. Mana pergi sakit dia? Tak tahu, mana hilangnya. Jadi netizen, ini bukan magic, bukan ajaib, ini semua kuasa Allah. Yang menyembuhkan Allah, bukan saya. Bukan saya, Allah. Faham ke tak? Faham. Gi apa lagi nak komen? Tak ada apa nak komen. Okey. Mana nombor dia? Okey, netizen. Nombor 1 akak ni, champion nombor 1. Sebelum subuh sampai dah nunggu kat luar. Dari mana? Dari Rantau Panjang. Okey. Ustaz, saya nak tanya yang pasal ubat air tu. Herba. Herba janggut Adam. Okey, herba ni. Okey, nak tanya apa? Kenapa tak si minum? Akak si bikin air akak. Pasal akak ni tak bikin lah kak. Tak ada, saya selalu tengok kan. Ustaz bagi semua air. Tadi diam juga, kenapa Ustaz tak bagi air? Saya lupa. Minta maaf ya Ustaz. Tak ada, saya lupa. Bikin 3, kasih anak satu lagi. Tapi berdebarnya tak hilang lagi ni. Okey. Kalau berdebar, akak kalau tengok YouTube saya, cuba nyanyi. Tak nak. Tak pandai. Berdebar-debar rasa hati. Itu kisah lama tu, lagu lama. Ayolah, berdebar. Ni air herba. Ni adik, air herba, minum untuk sihat. Ya, tak nak minum take away. Tapi rugi lah tak minum. Minumlah, ada minta air tak minum. Minum ngah? Minum suruh anak minum dulu lah, ngah lah, gulung lah. Su lah. Okey kak, debar-debar lagi Air masak lah. Ada nak? Okey, akak komen kak, air tu rasa apa kak? Tak ada rasa apa pun. Ni yang nampak langat takut herba. Okey. Sini debar-debar. Dari masuk tadi dah. Dari nak masuk tadi tu dah. Sampai tak lari kan? Nanti tak lari. Ada lari. Keluar ada, terjun sungai pun ada. Yang tu dah kita dapat tangkap. Yang ada lari sampai ke sungai pun ada terjun. Yang ada lari sampai ke masjid baru, Masjid Sultan Abdullah pun ada. Laki dia ada kat sini. Bini dia cakap nak pergi kencing. Pergilah kencing. Kita rawat laki dia sembang. Tunggu-tunggu tak ada. Laki dia pergi cari. Dah lama tak ada. Cari kat wilayah air tak ada. Cari kat luar sini tak ada. Habis kebetulan kita dah nak tutup. Kita suruh anak murid cari. Sampai kat masjid sana. Dia jalan kaki. Bayangkan. Dah jadi tak betul.
Tapi kalau dia betul takkan dia lari kepada suami dia kan? Sedap ke minum kat BTip. Netizen, akak ni cakap sedap minum kat YouTube. Kalau dia tak beli, kita kecam dia kak. Okey, betul atas meja tu. Okey, selamat. Zikir. Bismillah. Bismillah. Dah debar lagi. Kurang. Mana pergi dia debar tu? Tak tahulah, dia terbang kot. Okey. Dah tak ada lagi, apa lagi masalah? Ini free ni, ini free. Ustaz boleh buat rumah sekali ke Ustaz? Ha? Buat rumah sekali boleh. Jadi kalau akak perasan, saya buat sini, saya buat kanan. Kanan ni saya buat kat rumah, luar rumah semua. Yang sini saya buat dalam tubuh diri akak. Adik perasan tak? Nanti boleh tengok YouTube. Betul tak saya buat? Betul. Sebelum saya tarik ni, saya buat sini dulu. Ini saya pegang. Supaya dia tak lari. Yang kat rumah tu kadang maaf cakap orang main sihir ke benda-benda halus ni, ada kala dia ikut kita. Dia ikut sama ada tak boleh masuk dekat luar. Ataupun dekat rumah, dalam rumah. Kita kasih hancur dulu. Jadi kat sini dia tak boleh masuk. Jadi kita dah hancurkan sana baru kita rawat sini. Itu cara kita punya rawatan lah. Dah buat. Kalau akak ada 2-3 rumah tu lain. Ada rumah banyak ke? Rumah yang ada tu adik yang dia duduk. lah. Yang duduk ni satu lah. Satu, Yang yang lain, dua? yang dua tu anak seorang duduk, yang seorang sewa kan. Rumah sendiri ke rumah Rumah anak? sendiri juga. Rumah sendiri. Okay, dekat mana lagi satu, Yang dua-dua tu? yang pertama dekat Shah Alam. Yang lagi satu Kelang Bidang Botanik. Yang satu ni itulah Rantau Panjang. Jadi 3 lah rumah akak lah. Nama sendiri lah. Bismillah. Bismillah. Okey, nak faham apa yang kita buat, kita buang, hancurkan yang benda-benda negatif. Kita tidak pagar. Jangan salah faham. Ya. Nak pagar lain maharnya. Yalah, tahu. Tahu kan? Tahu. Dah setahun tengok takkan tak tahu kan? Dah hafal kan? Dah. Okey, apa nak pesan pada netizen yang sakit macam akak ni? Tak berapa? 3 bulan Dia setahun lah. Setahun. Kenapa simpan lama-lama sakit tu? Sebab saya tengok dekat YouTube semuanya yang tak ada menarik dengan saya. Tak ada menarik. Maksud Cuba akak tengok anak murid saya. Siapa yang menarik? Cuba tengok. Ustaz jugalah. Hey, kau jangan macam-macam. 1 tahun kaki tu sakit tapi biarkan. Tapi memang saya biarkan bila anak-anak cucu datang buat macam sehat lah. Sebenarnya sakit. Dengar. Mak kau ni pandai berlakon. Mak awak pandai berlakon, Dek. Adik dah sekolah belum? Dah. Kerja apa? Ni tak sekolah? Cuti. Oh, cuti. Besok raya kan? Ada ampau? Tak ada. Okey, apa nak bagi tahu netizen masalah akak ni? Ustaz ni macam anak saya ni Darus ni kan. Dia ada asma dengan azima. Dia mau tak ada pakai sabun dia mesti dijadi balik kulit-kulit dia. Mana enzima dia? Dia jenis kata-kata bila dia kena panas dia menggaru Okay, lah. allergic lah, allergic matahari. Okey. Minum herba ni, okey. Pertama macam mana akak kalau tengok YouTube saya, herba ni bunuh kuman dalam darah. Okey, pertama. Kedua dia melancarkan darah. Angah tepi sikit. Ni apa Angah depan sini ni langgar-langgar kita tu. Jaga kaki tu. Pusing. Okey, kedua dia melancarkan darah. Jadi apa-apa masalah dalaman insya-Allah dia baik pulih lah. Harganya RM60 saja. Okey, tak mahal. Kalau minum seorang herba ni sebulan lah pagi malam. Macam anak ni kecil lagi kan. Ada guna botol macam gini. Pagi malam. Macam bapak saya kan dia ada kolesterol tinggi. Kolesterol bukan kolesterol. Tersalah sebut pula. Sikit. Dia stroke dulu kan. Lagi.
Itu je. Darah tinggi kerja manis dia tak ada. Walaupun kolesterol boleh minum herba juga. Boleh. Apa pun penyakit pun boleh, jani pun boleh. Dia mencegah lebih baik pada mengobati. Orang kita selalu dah sakit pun cari herba ataupun penawar. Patut macam ini. Contoh ada penyakit. Ada penyakit. Okey, contoh tak ada penyakit kan. Minum sebotol seminggu ataupun hari Rabu, hari Sabtu. Hari Rabu apa? Kita makan macam-macam. Dia akan menyahkan lemak, gula, garam, minyak toksik dalam badan. Contoh, orang yang minum ais, obes kan. Minum ni jangan minum TO, teh tarik, air kelapa, air batu ataupun air sejuk tu akan jadi kurus juga, boleh kuruskan badan. Tak payah nak pergi bayar ribu-ribu. Gym tu untuk kesihatan. Ini pergi tempat kasih kurus badan ribu-ribu tu. Kita nak sebut nama lah jadi lu fikirlah sendiri. Mun kita beli satu botol tu berkongsi. Boleh kongsi. Habis dia order je online. Untuk netizen di luar sana. Produk saya dah 17 tahun ya. Harga RM60. Bulan 3 ni saya akan naikkan RM70. Mahal tak? Tak adalah. Tak masuk pos laju RM70. Ataupun RM70 termasuk pos laju. Dah 17 tahun saya tak pernah naikkan harga. COVID-19 ke, lockdown ke, apa pun lah kita masih kekal harga tu. Cuma saya dah bincangkan keluarga saya nak naikkan RM10. Mungkin bulan 3 ni kita mulakan lah. Jadi netizen nak dapatkan harga murah, cepat-cepat beli. Bulan 3, 1 bulan 3, 20, 22. Bulan 3 ni saya akan naikkan RM70. Di Sabah Sarawak 80 lah. Mungkin termasuk pos laju lah. Kita akan bincang lagi. Mungkin masuk pos laju. Ada lagi satu Ustaz. Nano. Itu apa kemudahannya tu? Okey, nano putih. Okey, contoh ada mata problem. Rabun jauh lah. Okey, buka mata. Ini air Astagfirullahaladzim. Aku sembuh air. Aku sirang air baldi pun kau tahu pasal dia. Kata nak try nano, aku spray kau tutup mata. Aku terkejut. Oh, terkejut. Akak ada masalah mata? Ada, dia pakai contact lens. Ada contact lens jangan. Nanti contact lens tercabut nanti. Maaf Ustaz. Ternyata nak try nano. Aku terkejut. Okey, yang ini gaharu. Gaharu ni dia tak boleh spray kat mata. Bau dia. Okey. Nano gaharu ni untuk rambut. Apabila perempuan pakai tudung lama, berkepam, bau, geleng momor ataupun lelaki pakai kopiah ataupun nak sihat, nak wangi rambut tak payah pakai gel-gel, pakai ini rambut akan wangi. Ini contoh saya spray kat rambut adik ni. Okey, cuba bau. Wangi dik. Wangi tak? Wangi. Dari pagi ke petang. Sampai dia nak mandi petang pun wangi lagi, bau nano, kekal. Okey, yang ini tadi mana kata-kata kat tangan? Dia penuh badan dia ni. Masuk tiup dia. Dia jenis kering. Okey. Okey, ni nano boleh untuk minum. Okey. Dia boleh minum juga ke Oh, boleh minum. Dia boleh buat minum dia air. Lagi tu mata lah. Ataupun kita nak spray kat muka pun boleh. Contoh ada jerawat ke, dia mati. Dia boleh guna untuk kucing juga. Kucing ada kudis-kudis, kurap-kurap ke spray. Bulu-bulu dia tu dia boleh segar balik. Dia satu botol tu berapa tu Ustaz? Kalau dah tengok setahun, takkan tak tahu harga satu botol tu berapa. Nak tanya saja. Harga akak ni 300. Pasal dia sengaja tanya. Aku sengaja cakap 300. Okey, RM30. Okey. Sama kan? Sama. Apalah produk saya. Tak ada naik harga pun macam tu juga. Nak jadi, ubat tu. Nak nano, garu? Nano. Dua-dua, salah satu. Ambil dua-dua lah. Satu. Tu yang wangi tu. Yang wangi. Okey, yang herba? Herba nak satu. Adik tak kerja ke ini? Mak maknya pasal bawa kereta tak tahu. Belajarlah bawa kereta. Mama pandai Ustaz, dah panjang langkah ni. Biar panjang langkah. Jangan panjang akal.
Yang tadi tu Ustaz bawa RM50 kan. Nah. Nak bayar lebih pun tak apa. Okey lagi? Apa-apa nak order? Itu dulu nanti kan kita guna. Nak ada rempeyek ada, madu ada. Tak nak, kita nak itu je dulu. Tempe goreng ada. Ni semua orang punya, orang kampung. Ingatkan Ustaz buat. Mana ada masa kak? Apa semua tu? Berapa semua kak kena tanya ke sana? Tanya sana. Saya tahu rawat orang je. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Adik tak minum air tu. Nano Gaharu JA 1. Ni. Belum penutup lagi. Sorry. Okey, penutup, apa akan nak pesan kepada netizen di luar sana yang ada masalah tumit macam akak ni ke? Tak banyak pesan apa-apa lah. Ustaz je lah. Pernah pesan lah pasal apa akak yang sakit 1 tahun. Bila buat rawatan kat sini, apa komen akak? Tak banyak komen, nanti orang kecam ke saya. Tak, dia bukan komen apa, keadaan sendiri lah. Sembuh dengan izin Allah. Jadi tak nak lah. Tak apalah. okey, lagi satu saya nak kongsi lah. Ada netizen di luar sana komen kat YouTube saya pakai jin, setan, iblis, syirik, khurafat. Cuba tengok keliling ni, apa yang khurafat? Mana ada? Ikon ada? Apa yang syirik? Tak ada. Kepada anda yang fitnah ni datang. Saya belanja makan minum sampai pagi, daripada pagi ke malam. Tengok duduk sini. Apa yang syirik, apa khurafat? Yang syirik kamu. Yang jahil kamu. Tak tahu bertanya. Jangan hentam kromo kata Jawa. Okey? Pada anda di luar sana jangan lupa setiap sakit ada penawar melainkan mati. Usaha kita cuba sabar yakin doa tawakal. Jangan lupa zikir di hati, bukan di mulut. Di hati adalah untuk roh, di mulut adalah untuk jasad. Jangan lupa bagi selawat atas tunjuk besar Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa kepada sedekahkan Al-Fatihah kepada ibu bapa kita sama ada masih hidup atau telah meninggal dunia. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.